adalah nota ekstra yang yang diperolehi lah, yang sebab apa yang saya sebut itu tidak akan saya boleh ulang lagi. Saya pun mungkin akan lupa lah lepas ni. Jadi awak tolong beri perhatian lah. Baik. So bila bercakap tentang penawaran ini, okey, perkataan penawaran ini berasal daripada perkataan tawar. Okey. Offer. Okey, offer. So kita tawarkan, ya. Penawaran ini kamu kena, bila bercakap tentang penawaran, kamu kena letakkan diri kamu sebagai seorang penjual. Okey. So, sebagai seorang penjual ataupun sebagai seorang pengeluar. Seorang penjual ataupun seorang pengeluar ataupun sebuah kilang ataupun sebuah firma. Ya. Itu penawaran. Penawaran hanya dilakukan oleh mereka yang ingin menjual barang-barang dan perkhidmatan. Okey, itu situasi dia. Jadi kamu kena letakkan diri kamu sebagai seorang penjual. Berbeza dengan permintaan. Ya. Permintaan baru ni, ya, kita telah meletakkan diri kita sebagai pembeli. Sebagai pembeli, pengguna, customer. Dan customer ni, kamu tahulah kan, kamu sebagai, sama ada kamu walaupun pengeluar dan pengguna itu satu pihak yang berlainan, tapi dia boleh terdiri daripada individu yang sama. Ya, contoh kamu sebagai seorang peniaga, ya, kamu juga perlu membeli dengan pihak-pihak yang lain. Di situ kamu melakukan permintaan. Jadi kalau kamu seorang pembeli, ya, kamu mempunyai behavior yang tertentu. Kamu mempunyai behavior yang tertentu dan secara umumnya, kamu akan mengikut hukum permintaan. Ya. Timoli ke tadi mesej tu? Timoli, kenapa mesej saya tu? Timoli ada dalam ni tak? Tak ada, Okey, yang lain masih dengar lagi ke? Dengar. Hello? Dengar, ya? Okey. Saya memang tak boleh tengok dah dia punya Google Meet. Saya hanya boleh nampak skrin ni saja. Jadi kalau apa-apa yang saya miss, tolong bagi tahu, ya. Sekarang ada berapa orang dalam kelas tu sekarang? Ada boleh kira tak? Berapa member yang sedang join? Sebab Timoli kenapa mesej saya, telegram saya tu, mungkin dia tak dapat masuk kelas ke macam mana. Sebab kita ada, silap ada mesej. Sebab kita ada pelajar kita yang keluar, macam Josh rasa dia dapat politeknik. Josh ada tak Josh? Josh apa? Josh William ke apa? Okey, saya rasa ada beberapa pelajar kita yang dapat tawaran politeknik. Okey. Kalau nak teruskan, silakan, saya tidak menghalang, ya. Kalau nak stay pun saya tidak juga menghalang, ya. Boleh stay. Pilihan di tangan kamu semua. Okey, seperti yang saya sebut tadi, penawaran, kamu kena letakkan diri kamu sebagai penjual. Jika kamu bercakap tentang permintaan, kamu kena meletakkan diri kamu sebagai seorang pembeli. Okay? Kalau kamu bertindak sebagai seorang pembeli, kamu akan mempunyai attitude, sikap, behavior yang tertentu sebagai seorang pembeli. Dan biasanya sikap seorang pembeli ini, dia akan mengikut hukum permintaan. Okay? Hukum permintaan menyatakan bahawa semakin tinggi harga, semakin kurang kuantiti diminta. Dan manakala semakin tinggi harga, semakin kurang, semakin tinggi harga, semakin kurang kuantiti diminta, manakala semakin rendah, semakin banyak kuantiti diminta. Itu behavior. Okey? Itu behavior yang yang perlu ada, yang sentiasa ada kepada seorang pengguna, ya, sebagai seorang pengguna.
Manakala pola pengeluar ni pula, dia berbeza. Pengeluar ni berbeza ataupun penjual. Dia kalau makin mahal, makin banyak dia nak jual. Makin sedikit harga, semakin sedikit kuantiti dia yang dia nak jual. So kita lihat di sini, mengikut teori permintaannya, teori penawaran ni. Okay. Penawaran ialah kuantiti barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dijual. Okay. Ingin dan mampu dijual. Okay. Kalau permintaan itu lagi, kuantiti barang dan perkhidmatan yang ingin dan mampu dibeli. Kan? Mampu dibeli. Ingin dan mampu dijual ataupun ditawarkan oleh pengeluar pada tingkat harga tertentu dalam tempoh masa tertentu. Ya, itu adalah teori penawaran. Okey. Dan mengikut teori penawaran ini, okey, ini adalah contoh jadual penawaran. Okey, macam mana kita nak baca jadual ini? Ya, macam ni ya. Jadual penawaran adalah satu jadual yang menunjukkan hubungan antara harga sesuatu barang dengan kuantiti ditawarkan oleh firma terhadap barang tersebut. Harga bagi barang tersebut dan kuantiti bagi barang tersebut, iaitu kuantiti yang ditawar untuk barang tersebut. Jadi berdasarkan situasi ini, kita tengok keadaan A ya. Kita tengok keadaan A ni. Alright, sekejap. Kita tengok keadaan A. Okey, kita tengok keadaan A ni. Okey. Pada keadaan A, harganya ialah 4. Ya, harganya ialah 4, maka kuantiti yang ditawarkan ialah 8. Okey, kuantiti yang ditawarkan ialah 8. Okey, andaikan keadaan berubah menjadi keadaan D, iaitu harga jatuh. Iaitu harga jatuh sekejap ya. Saya cari tempat yang lebih ni sikit. Okey. Okey, kalaulah berlaku keadaan ya di mana harga jatuh daripada 4 ya kepada 1. Kepada 4 kepada 1. Harga turunlah. Ya. Harga turun daripada 4 kepada 1, maka kuantiti yang ditawarkan akan juga jatuh daripada 8 kepada 2. Nampak tak? So maksudnya di sini semakin rendah harga, semakin rendah kuantiti yang ditawarkan. Okey, itu keadaan dia. Begitu juga sebaliknya lah. Ya. Jika keadaan D berubah menjadi A, kan? Jika keadaan D berubah menjadi A, ataupun harga daripada 1 meningkat daripada 4, maka kuantiti ditawar akan meningkat daripada 2 kepada 8. So kita boleh buat kesimpulan di sini. Kita boleh buat kesimpulan di sini bahawa semakin tinggi harga, semakin banyak kuantiti yang ditawarkan oleh firma. Okey. Faham ya? Boleh faham tak? Halo? Boleh ya? Okey, kalau tak faham please interrupt saya dengan mic. Jangan mesej ya. Mesej saya tak boleh baca. Buat masa sekarang. Ya. Saya tak nak tukar-tukar skrin ni. Cikgu. Baik. Ya. Ada pelajar nak masuk. Pelajar nak masuk? Okey. Okey, ada lagi tak? Oh. Okey.
Tak ada Kalau ada lagi bagi tahu Baik. Okey, faham setakat ni? Ada soalan nak tanya tak? Ada tak soalan nak tanya? Cempaka, nama apa lagi saya tak ingat lagi. Nama-nama kamu semua ni. Ada nak tanya soalan tak, Jasmine? Awak baru kan masuk kan? Hello? Ada soalan? Faham tak? Ya, ya. Separuh nampak? Sekarang full lah. Oh. Kecil Ini pun kecil juga? Ini okey Okey, baik. Seterusnya, ini adalah huraian jadual lah. Seperti yang saya huraikan tadi lah huraian jadual. Jadual menunjukkan hubungan positif. So sekarang ini kita boleh lihat bahawa hubungan antara kuantiti ditawar dengan harga adalah positif. Tak sama dengan permintaan baru ni. Kan? Dalam video ataupun perjumpaan kita yang lepas, hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah negatif. Tetapi kalau dengan kuantiti ditawar adalah positif. Okey? Positif. Semakin rendah harga ini yang dimaksudkan dengan positif atau negatif tu Semakin rendah harga barang, semakin kurang kuantiti barang yang ditawarkan. Maknanya hubungan dia tu selari. Naik sama naik, turun sama turun. Kalau semakin tinggi harga barang, semakin banyak kuantiti barang yang ditawarkan. Itu pun juga hubungan yang positif. Jadi berdasarkan jadual, satu kelok penawaran dapat dilukis seperti berikut. Okey, daripada jadual tadi, kita boleh lukis satu kelok penawaran yang berbentuk macam ni lah. Okey, ini cara nak melukis rajah sama juga. Sama juga dengan kelok permintaan. Yang tegak ini adalah paksi harga. Yang bawah ini paksi kuantiti. So kalau kita lihat pada harga 2, kuantiti ditawar ialah 4. Sama dengan jadual tadi. Kan? Sama dengan jadual tadi lah. Kalau kita lihat di sini, pada harga 2, kuantiti yang ditawar adalah 4. Kan? So kita dapatlah satu titik, iaitu yang dikenali sebagai titik A. Kan? Manakala untuk melukis kelok penawaran ini, kamu mesti sekurang-kurangnya mencari 2 titik. Mengenal pasti 2 titik. Okey. Jadi contoh titik yang kedua, apabila harga 4 pula, kamu boleh ambil mana-mana harga sekalipun. Janji 2 harga. Okey. Apabila harga 4, kuantiti diminta meningkat menjadi 8. So kalau kita tengok jadual ini pun sama juga. Harga meningkat kepada 4, maka kuantiti menjadi 8. Maka kita dapat titik yang kedua. So bila titik ini disambung, 2 titik ini disambung, kita dapat satu garis lurus yang dikenali sebagai kelok SS, iaitu kelok penawaran. Yang cirinya mencerun positif. Okey. Itulah kelok penawaran. Kan? Baik. Ini adalah huraian berkaitan jadual yang kita lukis tadi. Kelok yang dilukis tadi, iaitu kelok penawaran ditarikkan sebagai kelok yang menunjukkan hubungan kuantiti yang ditawarkan oleh seseorang pengeluar pada beberapa tingkat harga. Okey. Kelok penawaran bercerun positif. Ini ciri dia ni. Ciri kelok penawaran cerun positif yang menunjukkan hubungan positif antara harga sesuatu barang dengan kuantiti yang ditawarkan. Baik, kalau positif ini maksud dia boleh diletakkan juga lain. Sama ada hubungan positif, hubungan langsung. Itu pun langsung juga adalah positif. Kalau hubungan songsang, hubungan yang negatif ataupun hubungan yang tidak langsung. Ada pelajar nak masuk ke? Ada bunyi tu?
Hello? Hello? Tak ya? Kalau ada bagi tahu ya. Ini menunjukkan hubungan positif ya antara suatu barang dan kuantiti barang yang ditawarkan. Okey, kalau penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Mencerun ke atas ni, dari kiri ke kanan. Cerun menaik dan cerun ke atas. Ya. Ini adalah hukum penawaran. Okey, ini adalah hukum penawaran. Okey, ini adalah hukum penawaran yang menerangkan hubungan antara harga dan kuantiti ditawar. Okey, yang menerangkan hubungan antara harga dan kuantiti ditawar adalah positif. Ini hukum dia. Okey, apabila harga satu barang meningkat, kuantiti ditawar akan meningkat. Dan apabila harga suatu barang jatuh, kuantiti ditawar akan jatuh dengan andaian ceteris paribus. Okey, ceteris paribus itu maksud dia andaian bahawa faktor-faktor lain adalah tetap ataupun malar, ya, tidak berubah. Okey. Baik. Okey. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantiti ditawar. Ini disebabkan harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih banyak kepada pengeluar. Jadi pengeluar akan menawarkan lebih banyak barang ya, apabila harganya tinggi, kan? Harga yang tinggi juga menyebabkan pengeluar berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh pengguna tetapi penawarannya kurang di pasaran. Ya. Sebenarnya harga yang tinggi ini, harga yang tinggi ini membawa maksud tertentu, itu maksud dia. Ya. Harga yang tinggi ini membawa maksud tertentu. Kalau awak ingatlah, kalau awak tengok dalam situasi semasa kita kan. Izni, kenapa Izni? Okey. Okey, harga yang tinggi ini sebenarnya memberi banyak makna. Okey, dalam kehidupan kita seharian pun, okey, kita boleh lihat harga barang yang tinggi itu membawa makna yang tertentu. Kan? Kamu pun kadang-kadang kan kamu rasa nak menggunakan barang yang mahal, betul tak? Kamu rasa nak menggunakan barang yang mahal. Sedang sebenarnya harga barang yang mahal itu menunjukkan betapa bernilainya sesuatu barang. Jadi kalau harga yang tinggi, okey, menunjukkan barang tersebut sangat diminta. Sangat diminta oleh pengguna tetapi tiada penawaran di pasaran. So, harga yang tinggi memberi signal kepada pengeluar bahawa barang itu sangat kurang dalam pasaran. So, mereka pun akan menambahkan penawaran. Yang ketiga, pengeluar akan menambahkan penawaran untuk memenuhi permintaan. Ya. Permintaan kamu lah ya. Okey, ini adalah fungsi penawaran. Okey, ini adalah fungsi penawaran, ya, persamaan penawaran yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan kuantiti yang ditawarkan. Okey, ini adalah fungsi dia. Baik, berbeza dengan fungsi permintaan hanya sedikit. Yang pertama dari segi simbol. Kalau fungsi permintaan dia adalah QD. Okey. QD. Manakala kalau okey, beza dia kalau permintaan QD dan kalau permintaan juga di sini adalah tolak. Tetapi kalau penawaran, simbol dia akan jadi QS. S tu penawaran lah, supply. Kuantiti ditawar sama dengan A tambah BP. Kenapa tambah?
Sebab tadi kita bincangkan bahawa hubungan antara harga dan kuantiti ditawar ialah positif. Kan tak sama dengan permintaan, ya. Kalau permintaan QD, okey, QD sama dengan A tolak B P. Okey. Jadi dalam situasi ini beza dia sangat sedikit, tetapi bila pindah kepada bentuk gambar rajah, perbezaan itu sangat ketara. Ya. Baik. Di sini ada dia punya penjelasan mengenai simbol-simbol yang digunakan. QS, kuantiti ditawar. A, pemahala yang menunjukkan kuantiti ditawar pada harga kosong. Ya, pada harga kosong di sini, ya, pada harga kosong. A itu kuantiti ditawar apabila harganya kosong. Ya, itu A. Manakala B pula ialah kecerunan kelok penawaran dan P ialah tingkat harga. Okey, ini adalah contoh bagaimana nak menerbitkan fungsi penawaran. Sama saja dengan cara nak menerbitkan fungsi permintaan. Okey, dengan menggunakan kaedah persamaan serentak. Andaikan harga asal ialah 5, ya, dan kuantiti yang ditawarkan sebanyak 100. Ya. P sama dengan 5 dan kuantiti yang ditawar sama dengan 100. Okey, 100. Dan apabila harga meningkat, maklumat ini kita boleh pindah ke dalam bentuk jadual sebenarnya. Okey. Okey, P QS. PQS. Okey, harga 5, kuantiti ditawar ialah 100. Manakala apabila harga meningkat kepada 15, kuantiti ditawar ialah 120. Harga 15, okey, kuantiti ditawar ialah 120. Ini jadual penawaran. Untuk menghasilkan fungsi penawaran, cukup dua titik saja. Dua harga ataupun dua titik saja. Kita boleh dapatkan fungsi penawaran. Itu adalah daripada jadual ini, okay, kita dapat hasilkan fungsi penawaran. Okay. Contoh, pada harga dengan fungsi yang diberi, fungsi penawaran kita dah belajar bahawa QS sama dengan A tambah B P, kan? Okay. Jadi QS sama dengan A tambah BP. QS itu adalah kuantiti ditawar. So untuk persamaan pertama ni, okay, QS-nya digantikan dengan 100 dan harga digantikan dengan 5. Kan? Sebab apa? Sebab diambil titik ini. Kan? Maka dapatlah persamaan 1. Manakala persamaan 2 pula, okey, dapatlah persamaan 1 tadi. Manakala persamaan 2 pula, okey, manakala persamaan 2 pula, ia menunjukkan titik yang kedua pula diambil untuk diletakkan dalam persamaan kedua, iaitu 120 kuantiti ditawar, manakala harga punya 15. Diletak gantikan pada nilai P tersebut. Kan? Nilai P. 2D saja. Ini saja. Kamu akan dapat dua persamaan. Kamu akan dua persamaan, iaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Kan? Okey. So, seterusnya, langkah seterusnya, persamaan 2 tolak dengan persamaan 1. Sama ada kamu tolak 1 atau 2 ataupun 2 dengan 1, kedua-duanya sama saja sebenarnya. Dan selepas kamu tolak, kamu akan dapat nilai B sama dengan 2. Kan? Nilai B sama dengan 2. Kecerunan kelok itu kamu dapat 2. Jadi kita dah dapat lah daripada fungsi QS yang asal tadi, kita sudah dapat dah A tambah
2P. Kan? Okay? Sebab kita dah dapat dah nilai B. Nah, BP asalnya BP kan. Jadi sekarang kita dah dapat dah nilai B, maka kita dah dapat dah fungsi, sebahagian daripada fungsi, iaitu 2P. Sekarang kita nak cari nilai A pula. Kan? So nak cari nilai A macam mana? Ya. Cari nilai A, kamu ambil saja mana-mana titik, sama ada pada harga 2, pada harga 5, ataupun pada harga 15. Harga tadi kita ada 2. Macam dalam contoh ini, dia ambil pada harga 5, dan kuantiti yang ditawar ialah 100. Dan 2 ini ialah nilai B yang kita hitung tadi. Nilai B yang kita hitung tadi. Jadi, last kali kita akan dapat nilai A sama dengan 90. Kan? Jadi, maka kita dapatlah fungsi penawaran QS sama dengan 90 tambah 2P. Okey, ini fungsi yang dah siap. Katakan kalaulah kamu ambil pada harga 15. Dan sama juga. Pada harga 15 tadi, kuantitinya 120 kan. Dan A-nya, kita nak cari nilai A tambah harganya 15. Nilai B kita dah jumpa iaitu 2. Dan jadi kamu akan dapat 120 sama dengan A tambah 30. Maka nilai A sama dengan 90. Sama je dapat. Okey, sama je. Walaupun kamu ambil titik yang mana sekalipun. Maka kamu akan dapat fungsi penawaran QS sama dengan 2P. Nak tahu fungsi ini betul atau tidak, kamu boleh buktikan semula lah. Boleh buktikan semula. Contoh kamu ambil persamaan ini. Kamu ambil persamaan ini sama dengan, okey, ambil harga 5. Kan? Harga 5. So, kamu akan dapat QS sama dengan 100 kan. Sama dengan situasi yang diberi tadi. Okay, sama dengan situasi yang diberi tadi, iaitu apabila harga 5, kuantiti ditawar ialah 100. Itu pembuktian dah untuk mengenal pasti fungsi penawaran kita itu betul atau tidak. Okey? Ada soalan nak tanya? Kelas? Hello? Hello? Tak ada cikgu. Awak ni betul ke ni? Betul ke tak ada soalan ni? Takkan faham? Ke langsung tak faham? Baik. Seterusnya, ini adalah konsep penawaran pasaran. Okey, maksudnya penawaran yang dilakukan secara beramai-ramai. Kan? Dalam permintaan itu hari pun kita ada konsep permintaan pasaran. Okey, permintaan pasaran. Permintaan pasaran ini maknanya permintaan yang dilakukan oleh semua pengguna yang ada dalam pasaran tersebut. Dan dalam permintaan itu juga kita ada konsep permintaan individu. Permintaan individu itu adalah permintaan yang dilakukan oleh seorang pengguna. Begitu juga dengan penawaran. Penawaran juga ada penawaran individu yang dikenali sebagai penawaran firma. Manakala penawaran pasaran ialah penawaran yang dilakukan oleh banyak firma dalam pasaran yang sama. Awak kena ingat pasaran ni dia mengikut barang. Okey, kalau pasaran makanan fast food kan, maka McD, KFC, Mary Brown, Chicken Rice Shop kan, Burger King, mereka itu berada dalam pasaran yang sama. Jangan awak masukkan pasaran kereta pula.
dalam pasaran fast food tersebut. Itu kereta itu pasaran yang lain. So penawaran pasaran inilah penawaran yang dilakukan oleh semua, penawaran yang dilakukan oleh semua firma dalam pasaran yang dicampurkan pada tingkat harga, dalam pasaran yang dicampurkan pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Manakala penawaran firma pula ialah penawaran suatu barang dan perkhidmatan oleh sebuah firma pada tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu oleh sebuah firma. Tengok sini, sebuah firma. Maknanya seorang lah. Kalau permintaan dia seorang. Okay. So macam mana nak dapatkan penawaran pasaran? Okay. Let's say katakan jadual penawaran firma. Ini adalah sebuah firma, iaitu harga dan kuantiti yang ditawarkan, harga dan kuantiti yang ditawarkan oleh sebuah firma. Ini sebuah firma. Kuantiti yang ditawarkan oleh sebuah firma sahaja. Ya. Okey. Kuantiti yang ditawarkan oleh sebuah firma. Jadual penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti yang ditawarkan oleh sebuah firma bagi suatu barang. Okey, bagi suatu barang. Dia sebut di sini, bagi oleh sesebuah firma. Sesebuah firma, maknanya satu firma lah. Baik, so bila keadaan itu diubah dalam bentuk kelok, ini bentuknya. Okay. Senang saja. Very simple. Dahlah straight line. Senang saja. Kamu dah biasa dah benda ni. Dalam SPM kan. Kamu biasa buat matematik dan sebagainya. Bentuk gambar rajah ni senang saja kan. Dapatkan titik-titik kan. Lepas tu sambungkan titik ini. Baru ni saya ada jumpa juga latihan di mana kamu buat garis putus-putus tu saja. Dia tak ada titik, tak ada garisan. Contohlah, contoh saya jumpa yang buat kelok permintaan kan, dia buat yang ni. Garisan tu sebenarnya jawapan dia. Yang garis putus-putus tu, kalau tak ada pun tak apa. Sebenarnya, yang garis ni, kalau tak ada pun tak apa ni. Yang pentingnya garisan kelok SS itu. Itu yang penting. Tapi dalam latihan baru ni saya jumpa seorang pelajar tu, dia hanya buat garisan putus-putus ni saja. Tapi garisan merah tu tak ada. Kan? Sedangkan garisan merah, itulah jawapan dia. Garisan putus-putus itu sekadar untuk kita menentukan titik saja. Kalau tak ada pun tak apa, garisan putus-putus tu. So berhati-hati dalam melukis gambar rajah. Manakala ini pula adalah penawaran pasaran. Ini adalah penawaran pasaran yang dibentuk dengan menjumlahkan kelok penawaran, semua firma dalam pasaran secara mendata seperti jadual berikut. Secara mendata. Apa konsep maksud mendata? Okey, mendata ini contohnya ini firma A, ini firma B. So kita tambah secara mendata. Secara horizontal, kan? Horizontal, maka penawaran pasaran, tambah kat sini, tambah sama dengan penawaran pasaran, iaitu 22. So kita tambah pada setiap tingkat harga. Ini harga dia, kan? Tambah pada setiap tingkat harga. Pada harga 5, harga 3, 5 tambah 10, 15. Pada harga 2, 3 tambah 6, 9. Pada harga 1, 0 tambah 2, 2. Dan itu tambah secara, semuanya ditambah secara mendata. Maka kita dapatlah satu penawaran pasaran ini. So untuk kita lukis, kita cuma ambil harga ini dan penawaran pasaran sahaja. So kalau kita nak lihat berdasarkan gambar rajah, ini adalah penawaran pasaran firma A, ini adalah penawaran firma B, dan ini adalah penawaran pasaran. So yang ini tambah, dapatlah kelok yang penawaran pasaran tersebut. Contoh kita ambil pada harga 4. Kan? Kita ambil pada harga 4.
Kalau nak baca macam mana nak tengok gambar rajah ini, kita ambil pada harga 4 ini. Harga 4, kuantiti yang ditawarkan oleh firma A ialah 8. Pada harga 4 juga, kuantiti yang ditawarkan oleh firma B ialah 14. Dan so, 8 tambah 14 sama dengan 22. So, pada harga 4 pasaran, kuantitinya ialah 22. So, kalau nak tambah, mesti ambil pada tingkat harga yang sama. Jangan kamu tambah dengan tingkat harga 3 pula. Okay. Kalau kamu tengok di sini pun, kamu boleh lihat bahawa dalam jadual, banyak harga yang ada kan. 4, 3, 2, 1 kan. Tapi dalam rajah, dia ambil 2 saja harga. Maknanya di sini, untuk melukis kelok, kamu cukup dengan ada 2 titik pun dah cukup. Tak perlu ada banyak-banyak. Tapi jangan 1 titik. Kalau 1 titik, tak boleh buat garisan lah. Tak boleh buat garisan. Okey? Ada soalan nak tanya tak? Suka saya ajar kamu ni. Tak ada soalan pun nak tanya. Mesti kamu dah study ni. Nota-nota yang saya letak dalam grup tu baca lah ya. Jangan sia-siakan masa yang ada tu. Baik. Okey. Kalau tak ada soalan, saya nak berhenti di sini ni. Kalau nak tanya sekarang. Halo? Halo? Tak ada. Tak ada Oh, faham ya? Faham ke sangat faham? Faham. Faham ya? Okey, baiklah. Kalau faham, terima kasih saya ucapkan. Saya ucapkan tahniah kalau faham. Dan saya akan tambah lagi tahniah sekiranya awak cuba mengambil inisiatif sendiri untuk membuat latihan. Jangan tunggu saya bagi latihan lah. Cuba buat latihan, kan? Tengok jawapan. Kalau tak faham, hantar kepada saya. Saya akan bantu. Dalam situasi sekarang, awak kena lebih proaktif lah. Jangan mengharapkan cikgu semata-mata. Awak kena belajar sendiri. Di universiti nanti pun awak akan belajar sendiri juga. Awak tak boleh lari. Awak tetap akan belajar sendiri. Dia panggil inquiry. Awak kena belajar sendiri nanti. So, kena mulakan dari sekarang. Sebab form 6 ini adalah satu langkah awak berada di universiti. Kaki awak, sebelah kaki tu dah berada di universiti dah. Untuk kaki sebelah lagi tu, suka hati awak nak keluarkan balik daripada universiti ataupun awak nak bawa masuk kaki yang di luar ni masuk bersama ke dalam universiti. Okay? Sebab apa? Kalau mengikut kajian pensyarah-pensyarah di universiti, mereka lebih suka kepada lepasan pelajar STPM. Sebab mereka lebih matang. Itu kajian, bukan saya reka-reka ni. Mereka lebih matang dalam masa-masa belajar di universiti berbanding pelajar lepasan matrik dan lain-lain. Nampak tu? STPM ni dia akan menyebabkan pelajar lebih matang. Yang pertama, disebabkan mereka sudah terlibat dengan kerja khusus, iaitu kerja khusus ini nanti kamu kena present, kamu kena bercakap, kan? Bila present, kamu kena buat public speaking dan sebagainya, kan? Public speaking ini di universiti memang banyak. Jadi pelajar-pelajar lepasan STPM ini digemari oleh pensyarah-pensyarah di sana. Kerana apa? Kerana mereka sudah tak perlu belajar lagi tentang public speaking di sana. Di peringkat tingkatan 6 ni mereka sudah belajar. Kan? So, pada tingkatan 6 ini kamu jangan buang masa. Belajar. Sebab apa? Form 6 ini terlalu banyak faedah dan terlalu murah kos dia, kan? Kos murah je. Tak ada yuran semester beribu-ribu kena bayar. Kan? Di universiti kena bayar ribu-ribu. Kan? Dekat STPM bayar sikit-sikit je, kan? Kena bayar sikit-sikit macam tu saja.
RM10, RM50 saja kan. Kos yang terlalu rendah pada faedah yang terlalu banyak. Kan? So sekarang jangan buang masa, tolong gunakan masa yang ada ini untuk menguasai tingkatan 6 ini dengan lebih baik. Okey. Okey. So saya rasa itu saja untuk kelas pada kali ini. Saya rasa kalau tak ada soalan, so saya berhenti di sinilah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Ya, Cikgu. okey, sama. Terima kasih, Cikgu. Alright. Terima kasih, Cikgu. Okey. Terima kasih, Cikgu. Okey.